Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris. Anda sedang menonton Pantau Agenda Reformasi dan kali ini reformasi itu lebih banyak tertumpu kepada reformasi institusi menjelang pilihan raya. Kerana seperti yang anda sedia maklum, kita berada di ambang pilihan raya negeri untuk 6 negeri. SPR sebentar tadi menetapkan 12 Ogos depan sebagai hari pengundian dan diadakan serentak bagi pilihan raya melibatkan ke-6 negeri, iaitu Selangor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Tarikh penamaan calon dan pengundian awal pula masing-masing ditetapkan pada 29 Julai dan 8 Ogos depan. Pengerusi SPR Tan Sri Abdul Ghani Saleh ketika mengumumkan tarikh-tarikh itu berkata, kos bagi pelaksanaan PRN di 6 negeri terbabit adalah sebanyak 420 juta ringgit. Sehubungan itu, SPR telah mengadakan mesyuarat khas pada hari ini dan memutuskan satu PRU DUN ke-15 hendaklah diadakan bagi mengisi kekosongan Dewan seperti berikut. 36 kursi Dewan Negeri Kedah, 45 kursi Dewan Negeri Kelantan, 32 kursi Dewan Undangan Negeri Terengganu, 40 kursi Dewan Undangan Pulau Pinang, 56 kursi Dewan Negeri Selangor dan 36 kursi Dewan Negeri Sembilan. Bagi maksud menjalankan PRU ke-15, SPR telah menetapkan tarikh-tarikh penting seperti berikut. Tarikh keluar writ 5 Julai 2023 hari ini, hari Rabu. Hari penamaan calon 29 Julai 2023 hari Sabtu. Hari mengundi awal 8 Ogos 2023 Selasa. Hari mengundi 12 Ogos 2023 Sabtu. Abdul Ghani dalam pada itu berkata tempoh berkempen ditetapkan selama 14 hari bermula selepas pengisytiharan calon-calon yang bertanding pada 29 Julai sehingga 11.59 malam 11 Ogos 2023. Seramai lebih 9.73 juta pengundi layak menjalankan tanggungjawab pada PRN di 6 negeri berkenaan. Daripada jumlah keseluruhan pengundi, seramai 9,674,456 orang adalah pengundi biasa, 49,660 tentera serta pasangan, 47,728 polis serta pasangan polis pasukan gerakan ARM PGA serta 1,727 orang pengundi tidak hadir luar negara. Sebanyak 173 pusat penamaan calon dan 186 pusat penjumlahan rasmi undi akan digunakan. Manakala sebanyak 3,190 buah pusat mengundi biasa akan digunakan. Keseluruhan jumlah pusat mengundi adalah 3,450 buah dengan 17,425 tempat mengundi dan saluran. Dan peratusan keluar mengundi untuk PRN di 6 negeri ini dijangka kekal dalam lingkungan 70 hingga 75%. Berikutan literasi politik yang masih rendah ketika ini. Penulis buku Pilihan Raya Demokrasi Malaysia, Dr. G. Manimaran, bagaimanapun berharap peratusan itu meningkat kepada 80% atau lebih, seperti yang pernah tercapai dalam pilihan raya pada 2018. Saya melihat bahawa peratusan keluar mengundi masih dalam lingkungan 70 hingga 75%. Dia tidak akan lari daripada apa yang kita saksikan pada 19 November hari itu, ya. Tapi saya yakin, saya berharap benda itu akan kita patut meningkatkan sehingga 80%. Kalaupun kita sampai 83, 84 tahun 2018. Tapi saya berharap kita boleh meningkatkan lagi daripada 75%. Manimaran dalam pada itu turut menjangkakan suhu politik negara meningkat selepas pengumuman tarikh penting PRN. Yang pertama saya melihat dari sudut suhu politik. Ya. Suhu politik bermaksud dan keracakan untuk berkempen. Kita tahu bahawa parti politik yang utama telah pun menggerakkan, mengaktifkan kempen mereka. Ada yang telah telah menggerakkan, menubuhkan bilik gerakan yang utama di setiap negeri. Nah, kalau kita melihat daripada itu, bila ada pengumuman oleh SPR bermaksud gerakan secara formal itu akan lebih aktif.
Seperti saya sebutkan tadi, suhu politik akan meningkat. Manimaran turut berpendapat berdasarkan tarikh-tarikh penting yang diumumkan SPR, setiap parti bertanding mempunyai masa yang cukup dan kondusif untuk menjalankan gerak kerja dan kempen pilihan raya. Baik, tempoh pilihan raya ini adalah tempoh yang sangat sesuai dan cocok untuk kita berbincang semula berkenaan dengan agenda reformasi, sama ada yang sudah pun dicapai dalam perjalanan atau apa yang patut kita kecapi daripada segi agenda reformasi, dan sangat sesuai untuk kita bincangkan reformasi itu dalam kerangka kapasiti untuk mengundi dan juga apa reformasi yang sudah dicapai dari perspektif kerusi Dewan Undangan Negeri dan juga kerusi Parlimen. Dan untuk berbincang dan mengupas hal ini dengan lebih lanjut, bersama dengan saya sekarang adalah saudara Tarma Pileh. Tarma adalah pengasas bersama Undi 18 yang menjadi antara penggerak kepada Liga Demokrasi Malaysia 2023 yang merupakan hasil daripada Malaysia Democracy Watch, Parlimen dan Dewan Undangan Negeri. Dan inisiatif ini dilaksanakan bertujuan untuk memperlihatkan pengupayaan Parlimen dan Dewan Undangan Negeri dalam melaksanakan reformasi institusi yang wajar dilaksanakan. Tarma, terima kasih kerana menyertai kami. Pertama sekali, pengupayaan Parlimen dan Dewan Undangan Negeri melaksanakan reformasi institusi yang wajar dilaksanakan. Apa yang dimaksudkan dengan itu? Baik, pertama sekali terima kasih atas jemputan. Memang ini satu perkara yang penting untuk kita fikirkan bila kita dalam tempoh atau musim PRN ini, kerana kita pun inginkan untuk parti-parti politik, siapa-siapa yang tengah menulis manifesto dekat sana dan juga rakyat di luar sana juga untuk fikirkan tentang isu ini, bagaimana untuk kita pastikan bahawa institusi kita, terutamanya Dewan Undangan Negeri, dengan tugas-tugas adul menjadi lebih cermat dan menjadi lebih baik secara keseluruhan. Jadi mengikut inisiatif yang kita kongsikan, yang kita lakukan, kita melakukan kajian berdasarkan 14 parameter untuk menentukan bagaimana bila kita bercakap tentang pendemokrasian sebuah negeri atau kita bercakap tentang good governance dari segi Dewan Undangan Negeri, apa yang kita maksudkan. Maka kita ada 14 parameter. Saya boleh kongsikan dengan lajulah. Pertama, untuk adakan jawatan kuasa kira-kira wang, PAC. Kedua, pelaksanaan mesyuarat PAC secara terbuka atau terbuka pada publik atau orang awam. Ketiga, pengurusi PAC dari pihak pembangkang. Keempat, wujudnya atau jumlah jawatan kuasa pilihan had, SSC yang besar. Kelima, adanya sesi soalan menteri besar ataupun ketua menteri. Keenam, akta anti dapat parti. Ketujuh, pengenalan kabinet bayangan. Kelapan, jawatan kuasa tetap dalam Dewan Undangan Negeri. Kesembilan, pemilihan speaker dan timbalan speaker. Kesepuluh, tempoh persidangan parlimen dan dewan yang lama dan berpatutan. Ke-11, pengiktirafan ketua pembangkang. Ke-12, peratusan MP atau adun yang bukan dalam exco kerajaan negeri. Ke-13, pelaksanaan undi calon 18. Dan terakhir, pembahagian peruntukan pembangunan kawasan yang adil, equal constituency development. Ini adalah 14 perkara yang kita tengok sebagai perkara yang teramat penting untuk kita mengira secara objektif adakah sebuah negeri itu cukup demokrasi ataupun cukup elok tata cara atau tata tertibnya dari segi Dewan Undangan Negeri. Dan perkiraan itu apa hasil, apa dapatannya Tarma bagi setiap negeri? Hasil 6 negeri akan menjalankan pilihan raya negeri kelak. Baik, saya boleh bacakan satu persatu dari segi total lah semua negeri yang ada. Yang atas sekali yang mendapat markah paling tinggi adalah negeri Selangor, diikuti negeri Perak dan negeri Sembilan. Ini adalah top 3 dan Selangor dan negeri Sembilan dah tentu akan ada PRN akan datang. Seterusnya adalah Pahang, Pulau Pinang, negeri Kelantan, negeri Sarawak, Kedah, Johor, Melaka, dan bottom 3 atau 3 yang terbawah adalah negeri Sabah, negeri Terengganu dan juga negeri Perlis. Ini adalah yang kita dapat nampak. Kalau kita tengok dari segi ranking untuk 6 negeri-negeri yang bakal masuk pada PRN pada bulan depan, yang atas sekali adalah negeri Selangor, yang bawah sekali adalah negeri Terengganu. Baik. Apa momentum pergerakan ataupun momentum penambahbaikan ataupun mungkin kemerosotan prestasi dan ranking setiap negeri ini sejak kebelakangan ini, mungkin sejak 2 atau 3 tahun yang lepas? Apa progres yang sudah pun disaksikan, itu maksud saya? Saya boleh katakan bahawa memang kita boleh nampak ada penambahbaikan secara menyeluruh antara negeri-negeri. Dan ini adalah untuk beberapa faktor. Pertama sekali dah tentu ada beberapa parti politik dan juga negeri-negeri yang melihat bahawa memang rakyat dalam negeri itu memilih mereka untuk
melakukan reformasi institusi, reformasi demokrasi, maka mereka secara agenda, secara jelas mereka melaksanakan reformasi ini. Itu yang pertama. Tapi perkara yang menarik kita juga nampak dalam masa 2-3 tahun kebelakangan ini adalah ramai atau beberapa negeri melakukan pendemokrasian berdasarkan keadaan semasa ataupun keperluan untuk mencari kestabilan. Ini perkara yang menarik ya, di mana pendemokrasian itu berlaku untuk mencari kestabilan. Biasa kita fikir kalau lebih demokrasi kurang stabil, tapi sebaliknya yang berlaku. Kalau kita tengok contohnya di negeri Johor dan juga di negeri Perak, apa yang dilakukan oleh ketua menteri kedua-dua negeri ini adalah untuk memastikan bahawa wujudnya ruang yang lebih terbuka dan juga adanya keadilan yang besar antara adun-adun kerajaan dan juga adun-adun perbankan. Contohnya dari segi masa untuk perbincangan, peruntukan yang diberikan pada kawasan dipastikan adalah sama untuk negeri-negeri ini, dan saya melihat ini adalah satu perkara yang baik kerana ini membuktikan bahawa pendemokrasian membantu dalam menstabilkan politik atau menurunkan suhu politik dalam negeri-negeri tersebut. Dan tentu yang terakhir adalah bila adanya suatu perbandingan antara negeri-negeri dan juga mereka melakukan benchmarking antara satu sama lain untuk memastikan bahawa okey, ini yang negeri lain buat atau ini yang dilakukan oleh peringkat atau parlimen pada peringkat persekutuan, maka kita pun boleh ikut sekali. Antara contohnya adalah Akta Anti Lompat Parti, di mana setelah diluluskan pada peringkat parlimen, negeri-negeri juga mengikut perkara sama dan kebanyakan negeri telah melaksanakan Akta Lompat Parti pada versi mereka sendiri. Maka ini ada 3 perkara yang saya rasa antara penyebab kita ada penambahbaikan yang berlaku dalam masa 2-3 tahun yang kebelakang ini. Tetapi saya juga ingin tekankan bahawa ada negeri yang jauh ke depan dari segi reformasi dan ada negeri yang jauh ke belakang. Maka saya berharap antara yang kita harapkan melalui inisiatif Liga Demokrasi Malaysia adalah untuk kita meletakkan carta ini dan kita memberikan peratusan dan kita letakkan ranking siapa yang atas, siapa yang di bawah, supaya bukan sahaja pihak kerajaan negeri tapi juga rakyat dapat menilai adakah pendemokrasian dalam setiap negeri itu benar-benar berlaku, adakah tugas adun itu berlaku dengan cukup baik kerana kita telah bayar gaji yang besar untuk setiap adun itu. Adakah mereka melakukan tugas mereka sebagai policy maker ataupun pembuat dasar dengan sebaik mungkin. Jadi pendemokrasian ini antaranya adalah hasil daripada kompromis seperti jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC atau kira-kira wang yang mungkin akan melibatkan anggota-anggota daripada ahli DUN kerajaan maupun pembangkang. Jadi itu yang saya kira Tarma maksudkan daripada segi pendemokrasian ini, reformasi ini sebenarnya menyumbang kepada kestabilan. Kerana ia adalah hasil kompromis yang akan menyebabkan atau akan membuatkan semua pihak berpuas hati dan tidak ada wujud desas-desus atau gerakan untuk menjatuhkan kerajaan dan sebagainya. Tapi Tarma, kita lihat Tarma antara individu yang kuat untuk menggesa kerajaan di peringkat persekutuan untuk melaksanakan pelbagai reformasi institusi ini seperti yang kita sebut ini, jawatan kuasa kira-kira wang negara, PAC, Kabinet Bayangan dan sebagainya. Apa perbezaan cabaran dalam menggesa semua reformasi institusi ini dilakukan di peringkat negeri dan juga di peringkat persekutuan? Kerana peringkat negeri kadang-kadang lebih unik. Mereka ada demografi yang berbeza, mereka ada penduduk sosioekonomi yang berbeza, mereka ada sentimen kenegerian yang berlainan. Jadi bagaimana cabaran untuk menjayakan, merealisasikan matlamat ini berbeza dengan cabaran di peringkat persekutuan? Baik, kalau kita tengok di peringkat persekutuan, untuk kita tengok pada skalanya besar, tapi secara realitinya bila kita berbincang, bila kita melobi, kita melakukan pekerjaan advokasi, kita ada beberapa individu penting. Contohnya kita jumpa dengan YDP Speaker, kita jumpa dengan pihak Perdana Menteri, kita jumpa dengan menteri-menteri. Hakikatnya bilangannya adalah beberapa orang secara khusus, kan? Tetapi apabila kita ingin mengajak untuk melakukan reformasi untuk setiap negeri-negeri, cabaran dia adalah perundingan ataupun konsultasi, prosesnya akan mengambil masa yang lebih lama kerana pelbagai, untuk setiap negeri memang ada pelbagai orang yang mempunyai kuasa, yang mempunyai peranan, yang mempunyai pemegang taruh yang berbeza, kan? Maka ini menjadikan situasinya lebih rumit, lebih kompleks, dan maka kita terpaksa ambil masa yang lebih lama lah untuk pergi ke negeri-negeri. Itu yang pertama.
Kedua adalah kalau kita tengok situasi setiap negeri dah tentu adalah peranan rakyat juga adalah satu peranan yang teramat penting. Contohnya kalau kita tengok di beberapa negeri, mungkin rakyat di negeri-negeri tersebut lebih cakna, lebih biasa dengan bahasa reformasi, bahasa permintaan penambahbaikan, maka bila mereka bercakap dengan adun-adun mereka, bercakap dengan ahli-ahli parlimen mereka meminta bawalah polisi-polisi yang lebih baik. Tapi di negeri-negeri lain permintaan dengan adun mungkin berbeza, kan? Permintaan yang lebih kepada kita selalu cakap 3K lah, kan? Kahwin, kenduri dengan kubur, kan? Biasa itu yang biasa diminta, kan? Oleh rakyat juga, kan? Maka sebab itu bila ada perbezaan cara permintaan dan perbezaan darjat permintaan kepada adun, ini antara perkara yang membezakan lah. Dan apabila kurangnya tekanan dari bawah untuk penambahbaikan ini, maka penambahbaikan atau reformasi ini lambatlah berlaku. Sebab itulah kita ingin mulakan inisiatif ini. Kita nak letakkan satu persatu sebagai head to head. Kita letakkan persaingan antara negeri-negeri supaya memang lebih jelas dan supaya rakyat pun dapat nampak secara jelas mana negeri mereka berada, mana ranking negeri mereka berada. Kita ingin berikan bahasa yang sesuai kepada rakyat, kepada aktivis dalam negeri-negeri tersebut, dan kita juga ingin berikan bahasa dan juga framework untuk reformasi kepada adun-adun untuk semua negeri, untuk mereka menjadi untuk mereka perjuangkan agenda reformasi ini dalam negeri-negeri mereka. Dan tentu sukar untuk kita pergi ke setiap-setiap negeri, dan sebab itu kita nak berikan suatu framework 14 parameter ini untuk diperjuangkan oleh adun-adun dalam setiap negeri. Baik, Tarma, kita akan beristirahat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Baik, itu dia tadi. SPR sudah mengumumkan tarikh-tarikh penting untuk pilihan raya negeri di 6 negeri yang akan diadakan tidak lama lagi secara serentak, dan hari ini itu fokus kami. Pantau agenda reformasi, akan memantau reformasi yang kita masih lagi boleh kecapi pada terhadap demokrasi kita, termasuk Liga Demokrasi Malaysia yang merupakan hasil daripada Malaysia Democracy Watch untuk Parlimen dan Dewan Undangan Negeri, dan inisiatif ini bertujuan untuk mengupayakan Parlimen dan Dewan Undangan Negeri dengan melaksanakan beberapa reformasi institusi, 14 parameter semuanya. Dan saya berbincang nak dengan ini bersama dengan Tarma Pileh, pengasas bersama Undi 18. Tarma, banyak yang kita sudah bincangkan sebentar tadi, tetapi isu reformasi institusi ini, sejauh manakah Tarma rasa ia akan menjadi faktor penting dalam proses pengundi membuat keputusan siapa yang mereka mahu undi dalam pilihan raya negeri akan datang? Kerana kita lihat banyak isu yang mungkin lebih seksi untuk dimainkan oleh kedua-dua pihak, sama ada kerajaan maupun pembangkang. Sejauh manakah ini akan menjadi faktor, ini akan menjadi salah satu perkara yang mereka pertimbangkan dalam membuat keputusan nanti? Baik, kalau ni saya tukar topik sedikitlah. Kalau kita bercakap tentang soal cara berkempen, tentang naratif politik dan sebagainya, naratif semasa berkempen. Dan tentu kita tidak boleh terlalu teknikal. Kan apabila kita membawa, kalau saya ulang balik pun 14
agenda parameter yang kita kongsikan memang teramat teknikal, teramat detail. Mungkin ini merupakan soundbites yang kurang senang untuk rakyat ataupun pengundi untuk faham secara sepenuhnya kan, kerana dia terlalu teknikal mungkin kan. Tetapi hakikatnya kalau kita tengok berdasarkan pilihan raya sebelum ini, terutamanya PRU yang baru-baru ni kan, PRU ke-15, kita dapat nampak bahawa naratif bersih, naratif anti rasuah, naratif kerajaan bertanggungjawab, ini adalah semua naratif-naratif yang cukup sesuai, cukup dekat dengan hati rakyat. Maka kalau kita packagekan semula, kalau kita cakap bahawa, kalau parti-parti politik katakan bahawa kita akan berusaha ke arah menjadi sebuah kerajaan yang benar-benar bersih, benar-benar adil, benar-benar bertanggungjawab dan ingin memartabatkan negeri melalui pelaksanaan ABCDEFG. Kan ini adalah dalam manifestonya kan, maka ini adalah naratif besar. Saya percaya rakyat di luar sana akan merasa bahawa ini adalah satu perkara yang mereka sukai, dan ini berdasarkan apa kita dapat nampak melalui pilihan raya lepas, di mana kedua-dua, kalau saya bagi analisa terutamanya untuk anak muda lah kan, kalau kita tengok berdasarkan segmen anak muda, dua parti politik atau dua koalisi politik yang mendapat undi paling besar adalah Perikatan Nasional dan juga Pakatan Harapan, dan kedua-dua koalisi ini menggunakan naratif anti rasuah, menggunakan naratif kerajaan bersih untuk memastikan bahawa rakyat ataupun anak muda terutamanya mengundi untuk mereka. Maka bagi saya, kita walaupun ramai ahli politik ataupun penganalisa politik suka merendahkan isu-isu ini dan mereka asyik memang kerap mengatakan bahawa isu ekonomi mungkin lebih penting. Ya, saya akui isu ekonomi paling penting, tetapi hakikatnya ramai rakyat juga kini lebih sedar, lebih faham bahawa reformasi institusi berkaitan dengan ekonomi, bahawa anti rasuah berkaitan juga dengan ekonomi, dan juga tugas ADUN dan juga MP berkait rapat dengan polisi-polisi yang berkait dengan ekonomi kan. Maka bagi saya memang kalau kita pandai packagekan, memang naratif ini akan berkesan untuk mencari pengundi di luar sana. Ya, itu bawa saya kepada soalan seterusnya. Bagaimana Tarma dan juga rakan-rakan di luar sana ingin packagekan mesej ini dengan mudah, senang untuk difahami dan dihadam oleh pengundi di luar sana, untuk menceritakan kepada mereka ini adalah 14 parameter ini, bunyinya mungkin teknikal, bunyinya mungkin sangat prosedural, tetapi ini kesannya jika kita tidak mencapai KPI ini kesan kepada kehidupan seharian anda, ini kesan kepada kebajikan anda dan juga keluarga. Apa strategi yang Tarma ingin laksanakan untuk mencari package message ini, naratif ini, dan bagaimana ia berbeza untuk setiap peringkat umur? Baik, bagi saya pertama sekali antara strategi yang kita gunakan adalah pertama sekali menggunakan Liga Demokrasi Malaysia itu sendirilah kan. Kalau kita boleh kongsikan apa cara kita gunakan bagaikan suatu ranking EPL ataupun ranking piala bola sepak. Kan kita gunakan cara sebegitu sebab ramai di luar sana nampak dan faham bagaimana ranking ini berfungsi kan, dan kita juga letakkan di sebelah kanan peratusan yang berkaitan untuk setiap negeri, iaitu kalau katakan Selangor di atas sekali mereka ada 69%, yang di bawah sekali kalau tidak silap saya cek balik Perlis dengan 34%. Maka ini kalau kita nampak caranya bagaikan markah bola sepak. Maka kita ingin ambil konsep-konsep yang sukar, yang teknikal, kita letakkan dalam infografik ataupun dalam konsep yang senang untuk difahami, iaitu siapa yang atas, siapa yang di bawah, dan harapnya rakyat akan nak pushlah negeri mereka untuk ke atas lagi. Itu yang pertama. Kedua adalah kita juga memang terpaksa buat bergerak kerja untuk pastikan lebih ramai faham tentang bagaimana negara berfungsi, bagaimana dunia berfungsi, dan ini adalah memang kita kena buat kerja lah untuk pastikan bahawa pendidikan pengundi berlaku secara berkesan supaya rakyat lebih faham dengan isu-isu yang teknikal ini, kerana hakikatnya kita tidak boleh lari dari beberapa perkara teknikal. Ya, kita boleh cakap tentang naratif-naratif besar, tapi naratif-naratif besar ini membawa kepada beberapa hal-hal ataupun solusi secara teknikal. Baik, terima kasih. Tarma Pilih, pengasas bersama Undi 18, dan itu saja untuk pantau agenda reformasi untuk episod ini. Dan seperti biasa kita akan terus membuat liputan sehinggalah ke pilihan raya negeri di 66 negeri, dan selepas itu juga pastikan anda terus setia bersama dengan Asra Awani, saluran pilihan raya anda. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.